Okey, yang kedua ialah kebarangkalian bersama. Okey, di mana kebarangkalian bersama yang kita boleh ambil? Okey, kebarangkalian bersama, kalau lihat kebarangkalian bersama, kalau kebarangkalian suit tadi ialah satu peristiwa saja. Kebarangkalian bersama maksudnya kita ada dua peristiwa ataupun tiga peristiwa. Lebih daripada satu peristiwa. Dua peristiwa dan lebih. Jadi daripada jadual ni ada beberapa kebarangkalian bersama yang kita dapat, yang kita boleh dapat. Contohnya kalau kita pergi satu persatu. Yang pertama di sini ialah kalau kita lihat nombor 50 ni. 50 ni tadi saya sebut apa? 50 ni ialah bilangan isi rumah di mana ketua dia ada ijazah, ada kelulusan tinggi universiti dan nampak tak perkataan dan tu? Dan saya gunakan dan isi rumah dia berada dalam kategori B40. Nampak? Ayat tu tadi secara jelas dia melibatkan apa? Dia melibatkan dua peristiwa. Dia melibatkan dua peristiwa. Iaitu peristiwa A dan peristiwa B di mana kedua-dua peristiwa ni mesti berlaku dalam masa yang sama. Dia masuk ataupun kalau saya ulang balik, saya masuk isi rumah tadi. Kategori isi rumah tersebut B40 dan ketua dia bila saya tanya, ya dia ada ijazah. Ada berapa banyak isi rumah? Ada 50. Ada 50 orang ketua isi rumah dalam kategori ini. Sebab dia melibatkan dua peristiwa. Jadi dalam konteks kebarangkalian, apabila dia melibatkan dua peristiwa yang berlaku serentak, kita kena tulis, sebab tu simbol tu penting. Kita kena rujuk simbol yang betul untuk kedua-dua peristiwa tersebut. Itu yang saya nak tekankan di sini. Perkara ni penting ayat awak dah betul, tapi simbol dia salah. Macam mana mungkin kat situ maksudnya mungkin anda tak akan dapat markah penuh lah kan? Ada yang hilang, banyak markah hilang. Ayatnya yang disebut soalan yang ditanya tu mesti mesti sama, mesti konsisten dengan simbol yang anda gunakan. Sebab tu penggunaan simbol tu sangat-sangat penting dan mesti tepat. Okey, tadi saya merujuk ketua isi rumah tersebut memiliki ijazah dan kategori dia B40, iaitu dia melibatkan peristiwa A dan peristiwa B. Peristiwa A, mana pen saya? Peristiwa A dan juga peristiwa A dan juga peristiwa B. Jadi macam mana kita nak tulis peristiwa A dan peristiwa B? Kalau saya tukar dalam konteks kebarangkalian, dua peristiwa yang terlibat ialah peristiwa A dan peristiwa B. Berapakah kebarangkalian dalam konteks kebarangkalian berapakah kebarangkalian isi rumah yang saya pilih, isi rumah yang saya temui itu, dia memiliki ijazah, ketua isi rumah dia memiliki ijazah dan isi rumah dia berada dalam kategori B40. Jadi macam mana nak tulis? Mesti ditulis begini. P dalam kurungan apa peristiwa tadi? A, B. Yang mana disebut dulu? Awak nak kata nak tulis AB ke Cik Amin ataupun nak tulis BA? Kerana ada kan saya dah sentuh benda ni. Nak tulis BA pun boleh sebab dia akan merujuk perkara yang sama. Nombor yang sama. Nak tulis AB pun boleh. Jadi yang mana satu? Kedua-duanya betul. Kebarangkalian B dan A berlaku sama dengan kebarangkalian A dan B. Sentiasa betul. Perkara tersebut sentiasa macam 2 kali 3, 3 kali 2. 2 kali 5, 5 kali 2. Walaupun sama tapi dia tak serupa. Tapi dalam konteks ni, dia memang sama dan dia memang serupa. Cuma macam mana nak tulis? Kalau awak tulis bergantung ayat mana yang disebut dulu. Kalau awak sebut kebarangkalian ketua isi rumah tersebut memiliki ijazah dan kategori B40, jadi seelok-eloknya awak tulis A, B. Kalau awak sebaliknya, kalau anda tulis kebarangkalian ketua isi rumah tersebut ketua isi rumah tersebut dalam kategori B40 dan ketua dia memiliki ijazah, seelok-eloknya awak tulis kebarangkalian BA. Sebab nilai dia akan sama, nilai kebarangkalian dia akan sama. Okey, berapa ramai dalam kategori A dan B ni? Berapa ramai ketua isi rumah yang berada dalam kedua-dua kategori ni? Yang berada dalam kedua-dua kategori ni? Ada 50 tadi kan? Okey, 50 perlu dibahagikan dengan berapa ramai isi rumah keseluruhan? 1000. Ia sama dengan 0.05.
Sama ada kebangkalian BA ataupun kebangkalian AB ataupun kebangkalian BA, nilai dia akan sama. Dalam arti kata lain, yang ini anda boleh tulis dalam konteks 2 ni. Dalam konteks 2 ni. Jawapan dia akan sama 0.0.05. Oh, jadi saya tahu. Kebangkalian ketua isi rumah tersebut memiliki ijazah dan kategori isi rumah tersebut ialah B40 adalah 0.05. Lebih kurang 50 daripada 1000 orang. Ini yang apa ni? Yang maksud kebangkalian bersama, ada 2 peristiwa. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau saya pergi, katalah saya ambil yang di bawah ni kan, 650 ni apa? 650 ni ialah bilangan isi rumah ketua dia tidak memiliki ijazah dan isi rumah tersebut berada dalam kategori B40, iaitu kebangkalian peristiwa AC dan peristiwa B. 650 bagi 1000, kebangkalian dia ialah 0.06. Begitu juga satu lagi kita ada yang 200 ni. Ini ialah peristiwa A dan BC. Ada ijazah dan bukan kategori B40. 200 bagi dengan 1000 sama dengan 0.02. Dan seterusnya AC dan BC tidak memiliki ijazah isi rumah tersebut dan bukan dalam kategori B40. Ada 100 isi rumah. Bagi dengan 1000 sama dengan 0.01. Ini maksud dalam contoh ni saya keluarkan semua kebangkalian bersama yang mungkin ada dalam jadual urgency ni. Begitu juga kebangkalian sud tadi kita ada 4. Yang maksimum kita boleh dapat. 4 ni yang terakhir ni ialah kebangkalian bersama. Walaupun nilai kebangkalian dia menghasilkan nilai kebangkalian, tapi mungkin dari segi jenis dia berbeza. Iaitu ini ialah kebangkalian, ini ialah kebangkalian apa ni? Apa yang kita katakan sebagai kebangkalian bersama. Sekarang ni saya nak kaitkan kebangkalian sud dengan kebangkalian bersama. Kebangkalian sud dengan kebangkalian bersama. Tadi kita lihat kebangkalian sud saja, kemudian kita lihat kebangkalian bersama saja. Sekarang apa kaitan dia? Apa kaitan kebangkalian peristiwa A berlaku dengan kebangkalian bersama, kebangkalian A dan B? Itu hubungan antara kebangkalian sud dengan kebangkalian bersama dan dia memang ada kaitan. Okay, saya nak tulis maksud dia, seperti yang saya dah tulis ni. Saya nak ulang balik. Saya nak tulis supaya saya lebih ingat dan juga anda boleh nampak apa yang saya nak yang saya cuba nak sampaikan. Okay. Katalah kita ambil kebangkalian sud. Paling simple tadi, kebangkalian peristiwa A berlaku kan. Kebangkalian katalah peristiwa A berlaku. A ialah satu peristiwa. Kebangkalian peristiwa A berlaku. A ialah satu peristiwa. Sekarang saya nak tahu kebangkalian peristiwa A berlaku. Kebangkalian peristiwa A berlaku. Kalau dalam konteks kebangkalian bersama, kalau dalam konteks ayat, saya tak pasti dalam nota ada tak ayat ni. Kebangkalian peristiwa A berlaku. Macam mana kita nak kira? Salah satu cara kita nak kira ialah kita lihat data tadi kan. Kita lihat data tadi berapa ramai. Itu yang kita dah buat. 50 bagi 1000. Okey, sorry. Mana 0.25, 250 bagi 1000. Ini kaedah yang biasa. Tapi belum tentu lagi kita boleh kira begini . Kita hanya boleh kira dengan kita tahu data. Data lengkap 250 dengan total 1000. Okey. Situasi yang kedua, kita juga boleh mendapat kebangkalian bersama, kebangkalian sud bagi A berlaku ialah dengan menggunakan kebangkalian bersama. Kebangkalian peristiwa A berlaku, saya anda beri perhatian apa saya nak sebutkan ni . Kebangkalian peristiwa A berlaku juga bersamaan dengan penjumlahan, summation of penjumlahan semua kebangkalian bersama yang melibatkan peristiwa A tersebut. Peristiwa A berkenaan. Dalam erti kata lain, kalau saya mudahkan ayat itu, untuk kira kebangkalian A berlaku, awak perlu dapatkan, anda perlu cari semua kebangkalian bersama yang ada A. Yang asal ada A je. Kalau kebangkalian bersama tu maksudnya apa? Kebangkalian bersama A dan apa? Peristiwa A dan peristiwa apa? Peristiwa A dan peristiwa B, peristiwa A dan peristiwa C,
peristiwa A dan peristiwa D. Contoh kan? Jadi maksudnya apa? Saya perlu dapatkan semua kebangkalian bersama yang ada A. A dan B. Contoh. Ada tak A dengan C? Okey, ada. Kalau ada A dan C, campurkan. Ada tak A dengan D? A dengan D. A dengan D. Ada. Ada tak? Contoh ini contoh. Ada tak kebangkalian A dengan E? Oh, A dengan E tak ada. Okey, kita abaikan. Tak ada. Dan seterusnya. Dot, 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 dot. Semua kebangkalian yang ada A. Ataupun dalam ringkasan dia, dia juga boleh ditulis seperti ini. Kebangkalian, katalah kita ada dua peristiwa A dan B. Dan juga kebangkalian bersama yang melibatkan A dan bukan B. A dan bukan B. Bukan selain daripada B. Mungkin dengan C, D, E dan seterusnya. Jadi untuk mengira A juga, kita boleh kira nilai A, boleh dapatkan nilai bagi kebangkalian bagi A dengan menjumlahkan semua kebangkalian bersama yang melibatkan A. Dia tidak semestinya semua kebangkalian bersama. Semua kebangkalian bersama yang saya maksudkan ialah kebangkalian bersama yang melibatkan A tersebut. Ada A, yes, kita ambil. Ada A, walaupun dia kebangkalian bersama, tapi dia tidak dia tidak melibatkan A. Dia tidak melibatkan A, kita abaikan. Okey, jadi dalam contoh ni, dalam contoh untuk kalau saya gunakan kebangkalian bersama ni, saya perlukan kebangkalian bersama. Saya ada 4 kebangkalian bersama. Cuba kita lihat kebangkalian bersama yang ada A. Okey, siapa yang boleh tolong jawab? Cuba tunjukkan kat saya, sebutkan mana kebangkalian bersama yang ada A. PA kesatuan B. Kesatuan pula intercept B yang ya. Okey, nilai okey. Ni ada 4 nilai yang berbeza kan? Kalau saya labelkan, okey, saya letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, siapa ni? Auni. Ya, saya. Yang mana kebangkalian bersama pada awak yang ada A? 1 dengan 3. 1 dengan 3. Yang 2? 2 A pelengkap. 2 tu Bukan A. A pelengkap, bukan A. Saya nak yang A saja. Okey, jadi 2 tak boleh. Yang keempat, A pelengkap dan B pelengkap. Lagi tak boleh. Dah lah, A pelengkap kan? A sebab A tu ya A pelengkap dan memang tak boleh juga. Jadi 1 dan 3. Jadi di sini kalau saya nak kira kebangkalian kebangkalian peristiwa A berlaku, saya boleh buat begini. Kebangkalian A sama dengan kebangkalian AB ada, dan juga kebangkalian, saya ingat duduk tadi, dan juga kebangkalian AB pelengkap sama dengan 0.05 campur 0.2. 0.25. Okey, kita cek. Betul tak kebangkalian A tadi 0.25? Ni betul kan? Kebangkalian A tadi 0.25. Begitu juga perkara yang seterusnya. Kalau katalah kita nak, saya buat satu contoh. Katalah saya nak kira kebangkalian apa tadi? Kebangkalian B pelengkap. Kebangkalian B pelengkap 0.3, kita tahu. Okay, sekarang saya nak gunakan konsep kebangkalian bersama. Okey. Siapa boleh tolong sebutkan kebangkalian B pelengkap sama dengan apa dalam konteks kebangkalian bersama? Nombor 3 dan 4. Nombor 3 dengan Nombor 4. 3 dan 4. Nombor 3 dan 4. Okey, alhamdulillah. Anda dah nampak kan Fuad dengan apa? Rusdi. Okey. 3 dan 4. Kenapa? Sebab dia dapat dua kebangkalian ni ada B pelengkap. A dan B pelengkap ada B pelengkap. A pelengkap dan B pelengkap pun ada B pelengkap. Jadi ini melibatkan kebangkalian bersama A B pelengkap campur kebangkalian bersama A pelengkap B pelengkap. Jadi sama berapa? 0.2 campur 0.1, 0.3. Sama tak dengan apa yang kita kira tadi? Kebangkalian B pelengkap dia 0.3. Dan begitu juga untuk untuk data-data yang lain. Untuk kebangkalian suit yang lain. Jadi anda boleh cek. Nampak? Mulai hari ini ingat hubungan ni. Hubungan yang saya tulis ni. Kebangkalian satu peristiwa tersebut berlaku bukan hanya kita boleh kira dengan menggunakan
kaedah yang simple tadi, kita boleh juga dapatkan maklumat dia daripada kebangkalian kebangkalian sud dia. Okey, daripada kebangkalian bersama. Itu hubungan kebangkalian sud dan kebangkalian bersama. Sebab dia bersifat matematik, campur tolak, bawa juga akan juga akan terguna pakai. Ini sebenarnya dia persamaan matematik jadi dia persamaan matematik. Maksud saya apa? Kalau 0.05 campur 0.5 sama dengan 0.25, saya silap ni kan. 0.0 AB tadi apa? AB pelengkap. AB pelengkap apa ni? AB pelengkap 0.2 Ya. Okey, betul kan ya? Baru perasan. Ni pun saya baru perasan. 0.2 betul kan? Okey, maksudnya apa? Kalau 0.05 campur 0.2 sama dengan 0.25, ini juga bermakna anda boleh tulis begini kan? 0.05 sama dengan 0.25 tolak 0.02. Jadi iaitu kebangkalian ini kebangkalian apa? Kebangkalian A B pelengkap sama dengan kebangkalian A tolak kebangkalian A B. Dalam konteks ni. Sebab dia bersama matematik, maksudnya anda boleh bawa ke sebelah kanan, bawa sebelah kiri, campur bagi tolak dan sebagainya valid. Tetapi bergantung pada keadaan bila masa perkara tersebut boleh dilakukan. Okey. Seterusnya ni simple, peristiwa kesatuan. Kadang-kadang ayat tu pun kena berhati-hatilah yang mana satu yang dimaksudkan. Kita ada kes peristiwa A saja, kita ada kes peristiwa A dan peristiwa B, dan kita dah ada kes A bersyaratkan B. Okay, sekarang kita kes yang ketiga, nama dia peristiwa kesatuan. Kebangkalian peristiwa A berlaku ataupun peristiwa B berlaku ataupun kedua-duanya. Dalam arti kata lain, kebangkalian kebangkalian peristiwa A saja yang berlaku ataupun peristiwa B saja yang berlaku ataupun kedua-duanya berlaku. Jadi dia gabungan, tapi ayat dia selalunya dia punya key point dia gunakan perkataan atau. Jadi itu yang membezakan dia dengan peristiwa yang lain. Ni awak kena kena beri perhatian lah. Jadi untuk kes ni, dia quite simple. Apa yang perlu buat ialah kebangkalian A campur kebangkalian B, kebangkalian sud tolak kebangkalian bersama jika ada. Kalau tak ada nilai dia kosong, kita just masukkan tolak kosong, anda akan dapat ni 0.95. Iaitu kalau saya pilih satu isi rumah Sarawak, kebangkalian ketua isi rumah tersebut memiliki ijazah ataupun dia datang daripada kategori isi rumah B40 ataupun kedua-duanya sekali. Ijazah dan kategori isi rumah B40, just campurkan dua kebangkalian sud, tolakkan dengan nilai kebangkaliannya. Dan kes ni 0.95.